Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT, kita dapat bertemu sekali lagi dalam sesi tazkirah Ramadan pada petang ini. Dan alhamdulillah kita telah selesai menyambut ketibaan Ramadan pada tahun 144 Hijrah untuk sekian kalinya. Maka saya mendoakan agar semua para pendengar kepada yang mulia pada hari ini, semoga antum semua diberikan kesihatan yang baik insya-Allah, dan semoga semuanya dapat menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sempurnanya, dan insya-Allah moga-moga segala amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini diterima Allah SWT nanti insya-Allah. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada penganjur yang menganjurkan, yang menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengisian dalam sesi kali ini. Saya mendoakan dan mengharapkan agar sesi perkongsian ini dapat memberi tambah nilai dan manfaat kepada para pendengar semua insya-Allah. Dan sekiranya ada sebarang kesilapan di dalam penyampaian saya ini, saya mohon maaf di peringkat awal lagi. Apa-apa pun saya mendoakan semua para pendengar insya-Allah, apa sahaja pesanan dan nasihat ataupun peringatan yang diberikan sepanjang bulan Ramadan ini dalam apa jua platform, sama ada di masjid, di surau, di tempat kerja, di dalam platform-platform digital seperti ini, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya, saya mendoakan, mengharapkan ia memberi manfaat dan nilai tambah kepada iman kita insya-Allah, agar ia menjadi saksi dan menjadi pemberat di akhirat kelak nanti. Baik tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar sekalian, saya ingin mulakan sesi pada petang ini dengan memetik ayat Quran dari surah Al-Baqarah ayat 185. Kerana apa saya petik ini, saya yakin dan percaya ayat daripada surah Al-Baqarah yang lain, yang bila mana tentang kewajipan berpuasa itu telah sering kali acap kali kita dengar. Cuma kelebihan dan keunikan berkaitan dengan bulan Ramadan ini disentuh oleh Allah SWT dalam surah yang sama dalam ayat 185. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fama syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya adalah diwajibkan kamu berpuasa itu pada bulan Ramadan yang mana padanya telah diturunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk tersebut dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sebarang siapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka dibolehkan padanya untuk berbuka. Kemudian wajiblah ia untuk menggantikan puasa tersebut sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapannya demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa, iaitu sebulan di bulan Ramadan, 30 hari ataupun 29 hari. Dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, daripada ayat ini telah dinyatakan tentang kelebihan dan keunikan, keistimewaan bulan Ramadan, yang mana padanya di samping diwajibkan berpuasa dengan pelbagai kelebihan, tetapi Allah tambah satu lagi keunikan, iaitu bila mana Allah telah turunkan Al-Quran sebagai penerangan yang memberi kejelasan, sebagai satu panduan untuk kita membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Dan di dalam Al-Quran itu juga disebutkan sebagai terwujud di dalamnya hukum hakam yang boleh digunakan pakai apabila terdapat masyakkah yang membolehkan kepada kita untuk mendapatkan keuzuran
daripadanya. Baik tuan-tuan dan puan, pada petang ini tidaklah saya ingin berbicarakan tentang hukum hakam, walaupun dalam itu Allah sebutkan tentang dia beri kemudahan kepada mereka yang bermusafir. Dan hari ini dunia yang serba canggih, merentasi waktu, merentasi tempat dengan pelbagai kemudahan. Walaupun begitu, hukum ini masih terpakai. Tetapi bukan itulah faktornya. Saya cuma nak bagi maksud bahawa walau dalam mana keadaan pun, walaupun kecanggihan dunia, teknologi dan sebagainya, tetapi kalau kita tertakluk di bawah kaedah permusafiran, maka kita diberi kelebihan untuk berbuka puasa. Walaupun begitu, pelbagailah panduan itu perlu diikuti. Maksudnya, adakah sejauh mana pemusafiran kita itu mengganggu-gugat sudut kesihatan kita, ataupun bagaimanakah keadaan pemusafiran itu membolehkan kita untuk membuka puasa, ataupun kalau kita berlanjutan nanti menyebabkan kesihatan kita terjejas. Maka perkara itu ramai alim ulama, ahli fiqh telah membahaskannya. Tapi ia bukan tajuk utama pada saya pada hari ini. Saya nak fokuskan kepada kelebihan diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, yang mana Al-Quran itu menjadi petunjuk ataupun bulan Ramadan itu sendiri menjadi garis pemisah di antara kita sebelum Ramadan dan diri kita ini selepas Ramadan. Apa maksudnya tuan-tuan, puan-puan, para pendengar sekalian? Disebutkan tadi Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk yang menjelaskan apa yang baik dan yang buruk. Maka tuan-tuan puan-puan, dalam bulan Ramadan ini antara pelbagai amalan yang dianjurkan kepada kita untuk kita lakukan selain yang wajib berpuasa dan selain yang sunat yang dituntut iaitu solat tarawih dan yang lain-lain, ialah kita membaca Al-Quran. Maka adakah cukup sekadar membaca Al-Quran? Seperti dalam tempoh semasa ini ramai yang melakukan tadarus. Sama ada tadarus, pastinya tadarus itu tidak boleh dilakukan berseorangan. Kerana sunnah Nabi Muhammad SAW bersama dengan Malaikat Jibril menunjukkan tadarus itu perlu dilakukan paling kurang ada 2 orang. Tetapi seperti dalam kuliah yang lain-lain ataupun kebanyakan penceramah, para asatizah menekankan tentang tadabbur Al-Quran. Dan dalam sudut tadabbur itu ada juga pihak asatizah, alim ulama yang menekankan selain kita bertadabbur, perlu sebelum kita bertadabbur, kita memperelokkan bacaan Al-Quran itu dahulu. Iaitu mereka beranggapan mana mungkin ataupun agak mustahil untuk kita bertadabbur tanpa kita mempunyai bacaan Al-Quran yang elok. Sedikit sebanyak saya bersetuju dengan pandangan tersebut. Iaitu pasti sebagai seorang Muslim, amat wajar ataupun mesti atau semestinya, ataupun dalam bahasa Arab kita kata la budda, tidak boleh tidak, kita mesti mempunyai kemahiran berelok ataupun mempunyai kemahiran membaca Al-Quran dengan elok, bermaksud cukup syarat hukum hakam tajwidnya dipenuhi. Tidak boleh lagi kita memandang enteng dalam sudut ini, khususnya merujuk kepada bulan Ramadan. Maka sebab itulah keunikan di dalam bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan, kerana itu salah satunya. Selain memisahkan siapa kita sebelumnya dan selepasnya berdasarkan panduan dan prinsip Al-Quran yang bermaksud Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, yang membezakan yang baik dan yang membezakan yang salah, kerana Al-Quran itu mempunyai pelbagai panduan. Maka tuan-tuan puan-puan, bagaimanakah boleh kita refleks diri kita sebelum Ramadan dan selepas Ramadan untuk kita menjadi seseorang yang baharu? Sebab itu dalam surah Al-Baqarah yang ayat sering kali kita dengarkan, bila mana Allah sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana daripada bulan Ramadan ini akibat puasa itu menjadikan, didoakan la'allakum, moga-moga kita semua yang menyempurnakan ibadah Ramadan ini kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi tuan-tuan puan-puan, para hadirin pendengar sekalian, bagaimana nak menjadi orang yang bertakwa? Bagaimana untuk kita tergolong dalam golongan muttaqin ini? La'allakum tattaqun. Adakah cukup dengan 1 hari puasa, ataupun cukup dengan separuh hari puasa, ataupun perlu cukup sepenuhnya baru kita cukup syarat, atau apakah sebenarnya? Asasnya tuan-tuan puan-puan, tidaklah ada syarat khusus ataupun kerangka khusus untuk memastikan atau
yang kita boleh katakan lakukan ini maka kita jadilah muttaqin. Kita lakukan ini maka baru kita jadilah muttaqin. Asasnya adalah Al-Quran itu sendiri telah merangkakan perkara tersebut. Ditambah pula dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ataupun panduan-panduan daripada hadis-hadis Nabi ataupun daripada aktiviti-aktiviti ataupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW ketika baginda hidup boleh menjadi panduan kita untuk kita mencapai taraf takun tadi, muttaqin tadi. Bermaksud kita perlu lakukan sebaiknya lakukan secara keseluruhan. Tetapi kalau tidak boleh lakukan secara keseluruhan, kita boleh beri penumpuan kepada yang utama. Kat sini yang saya nak tekankan, apakah penumpuan itu sendiri. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, dalam pelbagai perbincangan ada disebutkan bila mana telah kita dengar khabar telah datangnya bulan Rejab dan bulan Syakban sebelum datang bulan Ramadan, di situ telah diusulkan oleh pelbagai alim ulama untuk kita bersegera membetulkan niat. Bersegera membetulkan niat, iaitu disebut dalam dalam surah Al-Bayyinah, dalam Al-Quran surah Bayyinah ayat nombor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Maka tuan-tuan dan puan, di sinilah kata pokoknya ataupun kita katakan titik tolak kepada bagaimana kita masuk bulan Ramadan itu dengan penuh kesediaan, dengan penuh kesempurnaan. Sebahagian supaya kita tidak menjadi orang yang bila mana dengar sahaja bulan Ramadan, kita jadi orang yang lesu ataupun lemah. Alamak, sebagai contoh. Dan nak Ramadan lah, habislah kena puasa, habislah kena bangun awal pagi. Kat situ dia mengeluh. Tapi dalam hal yang lain dia kata, oh semangatlah nak Ramadan sebab nak berbuka, sebab banyak bazar Ramadan. Maka tuan-tuan, niat ini perlu jelas dan perlu sabit, perlu kekal ataupun perlu teguh dalam sudut memastikan bulan Ramadan yang kita nak masuk itu, yang bakal tiba itu disambut dengan kesediaan untuk kita beribadah sepenuhnya. Dan beribadah ni tuan-tuan dan puan ada dua kategori, ibadah khusus dan ibadah umum. Maka pastilah kita perlu beri penekanan kepada kedua-duanya. Iaitu ibadah khusus pun kita perlu beri penekanan, ibadah umum pun kita perlu beri penekanan. Apa yang dimaksudkan itu nanti saya akan bicarakan secara tidak langsung. Baik. Apakah 4 perkara yang saya nak tekankan tadi supaya kita memastikan diri kita menjadi seseorang yang berbeza selepas bulan Ramadan? Bermaksud menjadi seseorang yang boleh dikategorikan sebagai muttaqin, dan kategori muttaqin ini, taraf muttaqin ini kekal sehingga Ramadan yang akan datang. Maka tuan-tuan dan puan, yang pertama yang disebut adalah kita perlulah memperbanyakkan berdoa. Sebab itu tuan-tuan dan puan, dalam bulan Ramadan ini dikatakan adalah bulan yang tiada hijab untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW sebut bulan Ramadan itu telah dibukakan pintu syurga dan ditutupkan pintu neraka, malah syaitan turut digari. Ini bermaksud bulan Ramadan adalah peluang sebaiknya, adalah peluang ruang yang terbaik sepanjang 30 hari. Kalau kalikan dengan 24 jam, sepenuhnya itu kita digalakkan untuk meminta ataupun memanjatkan doa kepada Allah SWT atas apa sahaja hajat yang kita ingini. Sebab itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bab berdoa ini, ada hadis yang menyebut tentang dianjurkan untuk kita berdoa sebelum datang lagi bulan Ramadan. Sebagai contoh daripada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berdoa apabila melihat anak bulan Ramadan, malam bulan Ramadan, maka Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma akhilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Bermaksud, ya Allah, naungilah kami dengan keamanan dan keimanan serta keberkatan, keselamatan dan kesejahteraan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah SWT. Ataupun dalam hadis yang lain juga disebutkan daripada riwayat Al-Tabrani dalam Ad-Du'a dan Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam Hiya Al-Awliyah disebutkan Allahumma sablimni li Ramadan wasallim Ramadan li wa tasallamhu bini mutaqabbala.
Bermaksud, ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datangnya Ramadan, sejahterakanlah Ramadan bagiku dan terimalah dariku ibadat pada bulan tersebut. Ataupun dalam bulan Ramadan ini kita juga ada doa yang khusus sentiasa dibacakan pada waktu-waktu tarawih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jamil muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa ini dianjurkan untuk kita baca berulang-ulang supaya kita mendapat keredaan Allah SWT dan kita juga mendapat keampunan daripada Allah SWT. Tuan-tuan, puan-puan, inilah salah satu bulan yang mana di dalamnya semua orang mendoakan doa yang sama. Pergi masjid doa yang sama. Pergi surau imam baca doa yang sama. Dekat rumah 5 minit, 10 minit sebelum berbuka puasa, para ayah-ayah juga membaca doa yang sama. Bangun qiyam, bangun solat subuh, para imam juga membaca doa yang sama. Maka tuan-tuan, puan-puan boleh lihat bagaimana pentingnya dan penuh kenikmatannya apabila kesemua antara kita ini membaca doa dengan doa yang sama, yang mana memohon keredaan Allah SWT dan juga memohon keampunan daripada Allah SWT. Kerana apa? Di samping doa untuk dapatkan benda-benda yang lain, doa keredaan dan doa mendapat ampun, diampunkan dosa daripada Allah, itulah adalah seutama-utama ataupun sebaik-baik doa yang mesti kita pastikan ia diberikan kepada kita. Kalau tidak, apalah guna sekiranya kita ini diberikan bermacam-macam kenikmatan. Rumah besar, kereta yang selesa, rumah juga selesa, pekerjaan yang baik, anak isteri yang cantik, soleh, solehah, baik, budi pekerti dan sebagainya. Tetapi apalah ertinya sekiranya dapat kenikmatan-kenikmatan itu tetapi kita tidak mendapat keredaan Allah SWT ataupun kita tidak mendapat keampunan daripada Allah SWT. Maka itu perkara yang pertama. Kita kena perbanyakkan doa. Sebab itu ada juga daripada disebut di dalam dalam satu nukilan daripada Yahya bin Abi Kasir, iaitu doa antara doa para salaf disebut, ya Allah, selamatkanlah atau sampaikanlah diriku hingga ke bulan Ramadan, terimalah pahala Ramadan untukku dan perkenankanlah amalanku di bulan Ramadan. Ya, ini juga adalah antara doa-doa yang mesti kita selalu ulang-ulang di antara diri kita, ahli keluarga kita, rakan-rakan kita dan orang lain supaya apa sahaja sama ada ibadah umum dan ibadah khusus yang kita lakukan dalam Ramadan diterima oleh Allah SWT nanti. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, apabila saya bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 185, keistimewaan bulan Ramadan itu diturunkan oleh Al-Quran, selain satu lagi keistimewaan nanti yang akhir nanti saya nak sebut, maka mestilah kita memperbanyakkan baca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Maka tuan-tuan puan-puan, sekarang sudah masuk, tak silap saya sudah 8 atau 9 Ramadan. Saya pun lupa dah nak kira. Maaf atas saya punya kealpaan tidak kira. Tapi saya rasa kita baru seminggu berpuasa. Maka apabila seminggu ni pastilah kalau ikut by record Al-Quran itu kita sudah juzuk ke-7, 8 atau 9. Atau juga mungkin ada yang bertadarus kumpulan yang baca sentiasa, dia dah mungkin dah sampai ke juzuk ke-12, 13, lebih advance sebab nanti nak khatam pada 20 Ramadan, 21 atau 27 Ramadan itu sudah khatam Al-Quran. Alhamdulillah, satu usaha yang amat baik. Maka perlulah dalam bulan Ramadan ini saya ingin anjurkan bahawa memperbanyakkan baca Al-Quran. Jadi memperbanyakkan baca Al-Quran ni tuan-tuan bukan mesti kena banyak je. Perlu juga kita baca banyak dan juga kita faham banyak. Jangan baca banyak laju tapi tak faham, tak tadabbur. Maka pada konteks masa ini tuan-tuan puan-puan, dah ramai dah para asatizah di luar sana. Dah ramai dah imam-imam muda di luar sana. Dah macam-macam program melahirkan para asatizah, sama ada yang muda, yang sederhana, yang berumur, lebih berpengalaman. Maka perlulah mereka ini juga, maksud saya adalah perlulah kita secara bersama sinergi memanfaatkan ruang masa tadarus Al-Quran itu ditambah dengan tadabbur Al-Quran. Kalau tadarus itu boleh baca 10 muka surat, maka tadabbur Al-Quran juga perlulah lebih kurang sama. Saya nak kata, kadang-kadang ada orang kata kalau baca terjemahan tadabbur banyak pun susah nak faham sebab dia patah pula pada hadis Nabi SAW bila mana amalan ketika zaman para sahabat, mereka takkan berpindah kepada Al-Quran lain selagi mana mereka tak hadam ataupun tak amal
5 ayat yang mereka baca, 5 ayat dan 5 ayat. Maka itu benchmark yang dilaksanakan atau dilakukan ditunjuk oleh para sahabat dan Nabi SAW, iaitu 5 ayat paling kurang. Maka saya ingin menganjurkan kepada para pendengar, tuan-tuan sekalian, selain kita banyak baca Al-Quran, kita juga perlulah banyak mentadabbur Al-Quran. Bila mana disebutkan dalam hadis Nabi, satu, bila mana tentang khatam Al-Quran itu satu perkara yang semua maklumlah, iaitu ada satu hadis Nabi daripada Al-Bukhari, inna anna Jibril kana yu'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran kulla amin marrah fa'urida 'alaihi marratain fil 'am allazi kubida fihi. Sesungguhnya Jibril akan mengulang bacaan Al-Quran bersama Nabi Muhammad SAW pada setiap tahun sekali, dan ketika tahun kewafatan Nabi Muhammad SAW, Jibril mengulangnya sebanyak 2 kali. Maka tuan-tuan puan, Nabi Muhammad ketika itu dia baca dan dia terus faham dan ia lebih mudah. Tetapi kita ini yang perlu bertadabbur, seharusnya kita lakukan dalam hal yang lebih kerap supaya ia tidak menjadi perkara yang sekadar baca saja. Saya ingin menekankan, walaupun dalam banyak penulisan adalah yang berkongsi, para asatidzah ataupun pihak di luar sana yang berkongsi sebahagian nama ini khatam Al-Quran sekian banyak pada sekian hari sebagai contoh, sekian banyak sekian hari sebagai contoh. Itu pada saya satu perkara yang sangat membanggakan menjadi contoh kepada kita. Tetapi untuk kita orang awam, saya, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar sekalian, kita ni orang awam. Kita ada tugasan-tugasan yang lain. Bermaksud saya bukan nak merendahkan. Saya bermaksud di sini adalah di samping kita bertadarus dan kita cuba usaha untuk khatam Al-Quran, dan penting juga untuk kita cuba berusaha untuk kita tadabbur Al-Quran itu, untuk kita faham. Baca terjemahannya, cuba cari sedikit ulasan para alim ulama yang membicarakan tentang ayat-ayat tersebut, apakah maksud di sebaliknya. Buka sedikit tafsir, buka sedikit hadis berkenaan dengan ayat tersebut, tengok sedikit asbabun nuzul, kemudian barulah insya-Allah kita boleh dikatakan tadi menuju kepada kumpulan ataupun taraf ataupun kelompok yang dikatakan la'allakum tattaqun tadi, insya-Allah. Baik, itu yang kedua, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini juga diberi kemuliaan kepada mereka yang suka bersedekah. Tuan-tuan, puan-puan, dikatakan bila mana dikatakan tadi bulan Ramadan telah dibukakan pintu syurga, maka untuk memasuki syurga ini adalah perlu dilakukan dengan amal-amal kebaikan. Maka salah satu amal kebaikan yang paling mudah untuk meletakkan kita ataupun menjadikan kita ini layak mendapat pertimbangan untuk dimasukkan syurga adalah dengan bersedekah. Bila mana dalam sebuah hadis Nabi sebut dari riwayat Imam Al-Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhum, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailah min Ramadan. Fayudarisuhul Quran fali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil al-mursalah. Adalah Nabi Muhammad SAW seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Ketika Jibril AS bertemu dengannya, adalah Jibril AS bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengulang kaji Al-Quran, dan kemudiannya Nabi Muhammad SAW menjadi lebih pemurah daripada hembusan angin yang pantas. Maka ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW itu, walaupun kehidupannya, maksud saya adalah kita semua tahu Nabi Muhammad itu berbuka puasa bagaimana, bersahur bagaimana, malah ketika Nabi Muhammad SAW wafat pun disebutkan dalam riwayat, tidaklah Nabi itu meninggalkan hartanya banyak, tetapi harta yang secukupnya untuk ahli keluarganya. Tetapi Nabi Muhammad SAW masih lagi mengekalkan sifat kedermawanannya. Maka tuan-tuan puan-puan, di sinilah peluang untuk kita merebut peluang untuk kita perbanyakkan sedekah. Dalam hadis yang lain disebut, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu sauma afdalu ba'da Ramadan faqala Sya'ban li ta'zimi Ramadan qila fa ayu sadaqah afdalu qala sadaqatu fi Ramadan. Ditanyakan pada Nabi SAW, puasa apakah yang paling baik selepas Ramadan? Jawab Nabi SAW, puasa di bulan Sya'ban untuk mengagungkan Ramadan. Kemudian ditanya sekali lagi, apakah sedekah yang paling afdal? Nabi SAW menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Maka tuan-tuan puan-puan, perbanyakkanlah sedekah. Ada berbaki hari lebih kurang 22 hari atau 23 hari ini. Tuan-tuan, hari ini dengan kecanggihan teknologi, sedekah ini boleh dilakukan dalam pelbagai platform. Boleh sedekah secara cash di tabung-tabung masjid ataupun di pihak-pihak yang memerlukan.
Boleh juga sedekah dengan menekan butang klik donate di dalam platform online, di laptop, di handphone, di email, di Facebook, di WhatsApp, sebagai pelbagai platform. Ada juga hari ini sedekah dengan scan QR code, dan sedekahlah seberapa banyak yang tuan-tuan perempuan suka dan ikhlas hati. Cuma dalam platform ni, kalau saya boleh mohon izin, saya juga mengajak tuan-tuan perempuan untuk bersedekah kepada Angkatan Balik Islam Malaysia ABIM, platform yang sentiasa mengarus perdanakan agenda dakwah di Malaysia ini, dan mereka melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti yang menyantuni masyarakat, sebagai contoh kempen seorang sekapit beras, menyantuni program-program orang asli untuk berbuka puasa, ataupun juga menyantuni masyarakat-masyarakat ataupun kelompok-kelompok yang memerlukan asnaf fakir miskin. Maka tuan-tuan puan-puan boleh layari laman web ABIM, dan juga melayari laman sosial ABIM sama ada Instagram, Twitter, Facebook, dan tekanlah link yang diberikan ataupun bersedekahlah terus secara langsung ke dalam akaun, sama ada akaun Bank Islam dan juga akaun Maybank yang tertera dalam mana-mana poster yang tuan-tuan perempuan lihat di dalam mana-mana platform. InsyaAllah sasaran sasaran ABIM adalah untuk mengutip dalam bulan Ramadan ini sebanyak RM200,000, dan insyaAllah RM200,000 ini kita akan berusaha menyalurkan dalam pelbagai aktiviti, yang mana setiap aktiviti itu kami akan terus laporkan secara langsung di dalam media sosial ABIM itu sendiri. Baik, seterusnya yang keempat saya nak sebutkan adalah, yang terakhir adalah berkenaan dengan qiyam. Qiyam ini adalah tuan-tuan dimaksudkan iaitu bangun malam. Ada orang yang mengambil pendekatan tak nak terus tidur, dia nak terus stay up sampai sahur. So yang itu sebahagian ulama kata itu tak dikira sebagai bangun malam. Bangun malam ni syaratnya mesti perlu tidur seketika. Walaupun 5 minit, walaupun 10 minit, tetapi ia perlu dimulakan dengan tidur dahulu kemudian bangun. Dengan kecanggihan hari ini, pelbagai kecanggihan, ada handphone, ada jam loceng, ada tempat yang ketuk apa kita panggil baraan di awal pagi sahur itu kejut pagi, dan macam-macam kaedah. Maka saya yakin dan percaya pada hari ini tuan-tuan perempuan, aktiviti qiyam ini telah menjadi satu normal baharu kepada kita semua. Ya, bermaksud ia dilakukan secara segerombolan, secara kelompok yang besar. Bukan lagi qiyam ini berlangsung dalam keadaan yang nafsi-nafsi seorang diri. Walaupun ada yang memilih untuk lakukannya dalam bentuk nafsi-nafsi, tidak ada masalah, dibolehkan. Tetapi saya nak tekankan tentang proses bangun itu dah boleh berlangsung dengan kaedah yang lebih meriah. Maka apa disebutkan? Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW daripada riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, man qama ma'al imam hatta yansarifu kataballahu lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang solat qiyam bersama imam sehingga selesai, maka Allah telah memberikan ganjaran qiyam sepanjang malam. Maka di sini hadis ini disebut bangun qiyam bersama dengan imam. Maka di sini peluang untuk para bapa-bapa di luar sana, para pendengar. Maka bangun qiyam itu jangan sekadar solat seorang-seorang. Maka kita kejut isteri kita, anak-anak kita, ajak mereka untuk qiyam secara bersama. Disebutkan dalam satu hadis Nabi yang lain, tak silap saya mafhumnya, pada malam 10 terakhir bulan Ramadan itu, Nabi Muhammad SAW mengetatkan kainnya, dan beliau bangun mengejut ahli keluarganya untuk solat qiyam secara bersama. Nabi Muhammad SAW lakukan bersama ahli keluarganya, mengutamakan keluarganya dahulu. Maka tuan-tuan, disebut dalam satu kisah Dr. Said Al-Affani, kita mendapati golongan salaf yang terdahulu menyambut Ramadan dengan taubat nasuha kepada Allah dan kembali kepadanya dengan mengerjakan ketaatan, memperbaiki diri sama ada dalam dan luaran, bersedia dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah puasa, solat, membaca Quran, berzikir dengan semua jenis ibadat termasuk qiyamul lail. Maka tuan-tuan perempuan, di sini sekali lagi, masih lagi, saya tidak mau kata awal atau lewat, tetapi saya nak mengatakan bahawa Ramadan baru saja berlangsung lebih kurang 8 atau 9 hari. Maka kita ada lebih kurang 20 hari lagi untuk kita menyempurnakan Ramadan. Saya tidak pasti, hari ini baru saja kita seminggu Ramadan ini, saya dah terjumpa dah berapa orang dah tanya, dah berborak-borak, dah tanya dah, agak-agak tahun ni bila raya? Jumaat ke Sabtu? Jumaat ke Sabtu? Diorang beranggapan puasa tahun ni 29 hari ke 30 hari? Mengambil kisah pada tahun lepas, bila mana raya
anak bulan ternampak, maka kita telah menyambut Hari Raya Aidilfitri pada keesokan harinya, instead of another day yang mengikut kalender. Tuan-tuan puan-puan, tentang tengok anak bulan itu kita berilah tanggungjawab itu kepada pihak berwajib yang menentukan dan mengumumkan. Kita sebagai masyarakat umum, awam, kita perlu fokus kepada Ramadan ini. Saya bukan bermaksud menyalahkan untuk kita fokus Syawal tu. Tak ada masalah nak fokus satu Syawal. Tetapi dalam tempoh semasa ini yang masih lagi seminggu Ramadan, saya ingin mengajak tuan-tuan puan-puan para pendengar untuk kita beri fokus keutamaan kepada Ramadan itu dahulu. Sebelum nanti, sebab kita tidak tahu apa yang berlaku. Bayangkan kalaulah tiba-tiba Syawal nanti, sedangkan ketika Syawal telah menjelma, kesungguhan kita dalam bulan Ramadan ini kita je yang tahu. Di tahap mana, antara skala 1 sampai 10 kita kat mana. Kalau skala 1 sampai 10 kita kat 9, kat 8, Alhamdulillah. Tetapi malanglah pada saya ataupun disebutkan dalam perbincangan alim ulama, sekiranya skala bulan Ramadan kita itu kita berada di bawah 4. Kita hanya sekadar berada di tahap nombor 2 ataupun 3. Maka itu sebab tahun umur kita tidak tahu bila kita akan, adakah umur kita panjang. Adakah kesihatan kita yang ada pada hari ini masih lagi kekal pada tahun-tahun akan datang. Maka saya ingin mengajak tuan-tuan puan-puan untuk memanfaatkan Ramadan yang berbaki ini dengan 4 perkara tadi, bermula dengan doa, kemudian baca Al-Quran, kemudian bersedekah dan kemudian konsisten qiyam. Maka insya-Allah sekiranya tuan-tuan, puan-puan, para pendengar hadirin sekalian dapat manfaat dan konsisten istiqamah dalam 4 perkara ini, insya-Allah kita hanya boleh letak satu doa dan meletakkan pengharapan roja yang tertinggi kepada Allah Taala untuk meletakkan kita agar kita terrangkum dalam kumpulan la'allakum tattaqun tadi. Dan moga-moga juga takun tadi itu, takwa dalam diri kita ini berkekalan sehingga tahun hadapan. Sehingga kita menemui Ramadan di tahun hadapan. Janganlah kita jadi orang yang sudah lesu pada permulaan ini. Tak apa lesu kalau dah macam boring lah buka puasa sekarang ni daripada sudut makan banyak-banyak. Bersederhanalah lepas ni berbuka puasa. Alhamdulillah, yang itu okey. Tak apa kita bersederhana dalam buka puasa maupun dalam sahur ataupun dalam hal-hal yang lain. Tetapi dalam hal berkaitan ibadah khusus ini dan juga ibadah umum dalam sudut pekerjaan dan lain-lain, perlu kita terus pertingkatkan. Dan juga kalau boleh, sebelum saya terlupa, jangan kita tinggal untuk kita niat beriktikaf apabila kita pergi ke masjid. Dan juga jangan kita lupa kalau boleh cari ruang bawa ahli keluarga untuk kita beriktikaf di 10 malam yang terakhir itu bersama ahli keluarga supaya kita semua dapat menikmati dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memenuhi manfaat, kebaikan, kelebihan, keunikan bulan Ramadan itu sendiri insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya rasa cukup sekadar ini sahaja. Saya tadi berjanji dengan penganjur tak lebih 10 minit. Tapi saya rasa dah lebih kurang dekat hampir 30 minit juga saya berbicara ni tanpa saya sedar. Apa-apa pun ala kulli hal, saya mohon maaf sekiranya saya ada tersalah bicara, tersinggung perasaan dan hati. Saya ucapkan selamat menjalani ibadah Ramadan dan juga insya-Allah selamat menyambut Hari Raya nanti. Apa-apa pun keutamaannya fokus pada bulan Ramadan ini, dan saya ingin mengajak tuan-tuan puan-puan terus memperbanyakkan amal ibadah khususnya dalam bersedekah dan infak kepada mereka-mereka ataupun platform-platform yang memerlukan sedekah tuan-tuan puan-puan. Jadilah kita ini dermawan dalam sudut memperbanyakkan sedekah kita insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Saya mendoakan kesejahteraan untuk semua, kebaikan untuk semua. Insya-Allah moga-moga kita dapat bertemu lagi di dalam sesi-sesi yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.